Saya suka istilah atau quote dia orang punya tu, slogan dia orang, kami tidak mahu sesak, kami rela ada semak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Noor, kiranya pengusaha pengkalan Cikgu Mak Noor ni lah. Nama pengkalan ini adalah pengkalan Cikgu Muhammad Noor lah. Di Selinsing mempunyai 7 buah pengkalan di mana pengkalan Cikgu Mak Noor menjadi salah satu tarikan kepada pengunjung kerana kecantikan lanskapnya dan juga keunikan pengkalan ini sendiri. Menyediakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan terutama konsep homestay yang cantik, pengkalan ini semakin mendapat perhatian dari pengunjung luar. Jom kita berkenalan dengan pemilik pengkalan ini iaitu Cikgu Mak Noor. Nama saya Muhammad Noor bin Daud ataupun dikenali di sini sebagai Cikgu Muhammad Noor. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Pinang dan melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan serta ke Universiti Sains Malaysia. Akhir sekali saya bertugas di Sekolah Menengah King Edward VII di Taiping. Saya ni anak tempatan bagi tempat inilah, Kampung Sungai Perotan. Saya telah berkahwin, ada anak 5 orang dan kini saya telah bersara. Dulu saya bekas wakil rakyat lah, bekas kepimpinan yang ada di sini. Idea ni bermula dengan ada beberapa orang hadir ke sini pada sebelum PKP atau dekat PKP lah, saya rasa begitulah. Jadi mereka buat macam camping, caravan punya kan. Dia panggil canvas apa, saya pun lupa istilahnya. Jadi dia datang ni, dia orang datang lebih kurang dekat 10 buah van dan mereka akan camping kat belakang ni. Saya tertanya-tanya, pada masa itu hutan, kayu bakau, nyamuk banyak, macam-macam lah, tak ada elektrik, api tak ada. Tapi dia kata saya suka istilah atau quote dia orang punya tu, slogan dia orang, kami tidak mahu sesak, kami rela ada semak. Tempat ini kita ada 2 view yang menarik. Pertama, view dari sudut melihat keindahan saujana sawah padi. Bila sebut sawah padi ini, dia satu keindahan yang berubah-ubah dan bergerak-gerak. Semua orang tahu kan, iaitu musim ini, minggu ini, masa ini berubah masanya, suasananya daripada air, daripada benih padi, kemudian daripada padi dibesarkan menghijau, lepas tu mesin padi besar menguning dan sebagainya. Jadi satu flora dan fauna yang berubah-ubah yang boleh kita lihat, yang mungkin bukan mudah ada di tempat lain. Yang keduanya, dia ada pula suasana pengkalan bagi nelayan, melihat bagaimana kehidupan perjalanan seorang nelayan daripada pagi. Tapi kami sini bukanlah nelayan laut, nelayan sungai, nelayan muara sungai, air masin. Iaitu mereka di sini ada hampir 100 bot kecil yang menangkap ketam nipah atau menggunakan bubu. Mereka pergi tangkap dan mereka mengeluarkan hasil yang agak memuaskan. Mungkin satu hari dapat 100, 200, 300 dan melihat kepada keupayaan dan rezeki lah. Yang keduanya, mereka pergi menangkap ikan, pukat, menjala, tahan rawai dan sebagainya, menjadi menangkap ikan. Dan ada juga yang kerja untuk mengutip atau kerang, siput belitung atau siput sedut, lala kepah dan sebagainya, Jadi ini antara rutin kehidupan nelayan di sini. Dan yang terbaru, saya cuba mempromosi tempat ini kerana di Kuala Selinsing, kalau tuan-tuan nak tahu, adalah tempat penempatan awal di Malaysia. Jadi antara penempatan awal ada di sini. Lebih kurang setengah jam saja kita sampai ke satu destinasi yang kita namakan, iaitu di Sungai Buloh.
Jadi ini antara satu tarikan yang saya menggunakan bot, yang dua bot fungsi, bot pergi memancing kepada peminat pelancing dan juga kepada bot untuk menjalan-jalan mencari sumber alam. Boleh pergi ke Kuala Gula, boleh juga pergi ke Port Well, nak makan mi udang makjah pun boleh. Kita ada menyediakan perkhidmatan bot tadi. Bot ni ada dua. Satu bot yang kita bawa untuk memancing. Bot memancing ni untuk pergi daripada pagi hingga ke petang pukul 6 atau 7 lah. Kapasiti untuk 5 orang pemancing, kita kenakan bayaran sebanyak RM500. Termasuk dengan tekong, termasuk dengan minyak dan sebagainya. Umpan tu lain cerita. Itu bagi perkhidmatan memancing. Yang keduanya, perkhidmatan kita bawa jalan. Jalan, tadi saya kata kita bawa santai 10 ke 15 orang, 150 dalam lingkungan 40 minit. Tapi kalau kita pergi lebih jauh ke tapak ekologi tadi, kita ambil bayaran RM200. Kalau pergi ke satu lagi ke Port Well, kita kena orang kata mi warisan, mi udang warisan, mi udang makjah, itu RM300 sambil kita tengok kepelbagaian suasana flora dan fauna. Itu dari segi perkhidmatan. Dan saya nak bagi tahu tambahan, untuk di sini ada pencawang. Walaupun di kawasan ini agak pendalaman, jadi liputan DG dan juga liputan Selcom ada di sini. Jadi homestay ini, bila saya memajukan kawasan ini dengan membina restoran yang tengok tu, pengkalan tu, gambar perahu tu, mai pagi malam-malam ada pencahayaan yang baik lah. Jadi mereka kata mengapa tidak buat chalet. Saya sediakan 4 pintu chalet. Ini dia yang menjadi kebanggaan sikit lah kepada sini iaitu homestay Cikgu Mano. Konsepnya ialah konsep homestay, bukan homestay, homestay. Jadi kita kecil-kecil lah. Ada boleh siap nak menginap. Saya nak bagi tahu macam rumah pink ni, dia ada ruang tamu, dia ada kelengkapan bilik, katil, aircon, peti ais, biasalah, bilik mandi, dapur dan sebagainya. Harganya kita tawarkan RM180. Yang ini kita tawarkan RM150 yang warna hijau. Ada katil, tapi yang ini tak ada ruang tamu, terus bilik air, dapur dan sebagainya, peti ais, aircon, kipas, macam biasalah semua keperluan. Dan ini kita buat macam sedikit cottage, Malay cottage lah, rumah orang Melayu tradisional, yang bata, ada 2 bilik. Yang ini kita buat agak kosnya rendah, 200, 2 bilik, sebilik 100. Mari sini. Bagi mereka yang menyewa ketiga-tiga homestay ni 4 pintu, saya benarkanlah buat barbecue di sini. Di sini saya sediakan sikit tempat, dan untuk kaki pancing memang ada ikan. Saya boleh bagi jaminan pancing dan dapat di dalam kolam ni, tetapi saya hadkan kepada pemancing-pemancing yang menyewa untuk homestay saya ini di sini. Saya sedia juga menyediakan landscape yang boleh memberi keceriaan, minda dan juga happy lah. Ini pada saya jumpa kayu, saya bina kayu ini macam keris. Dan ini saya jumpa kayu, saya bina macam sarung keris. Jadi untuk mengaspirasi idea tu, saya buatlah orkid, sebab orkid ni dengan kayu sangat cantik. Kemudian di sini saya ada 2 landscape. Kita buat ini air mengalir pada kanak-kanak yang duduk di Kuala Lumpur. Mungkin mereka jarang melihat anak itik angsa, anak itik serati, ayam Bahamas ni, ayam stokin boleh orang panggil, ayam hutan ada, ayam Bali ada, dan yang special saya ada burung wawak. Jadi ini sedikit sebanyak memberi orang kata pengetahuan-pengetahuan baru kepada pelajar-pelajar. Dan yang terbaik, orang boleh memancing di sini percuma.
tadi saya kata dalam kolam kan, tu memancing dalam kolam untuk penghuni. Ini percuma. Di sini saya boleh kata menarik. Ini saya buat untuk taman santai minum-minum. Saya sediakan sambil-sambil minum. Saya ada satu sudut untuk mereka minum kan. Ini saya semua ni hasil tangan saya, bukanlah kreatif sangat tapi hasil tangan saya lah. Di sini saya buat dewan berbumbung atau dewan terbuka berbumbung, dan kita boleh tengok view. Itu tadi saya kata kita ada dua view. Satu view pertanian, sawah bendang, dan satu lagi view ialah bila air pasang ni. Cuba adik tengok, mereka duduk di situ, mereka minum, mereka santai, mereka makan waktu malam dengan lampu-lampu. Jadi kita boleh bayangkanlah insya-Allah keindahan yang ada di Pengkalan Cikgu Mano. Itulah dia. Kawasan ni dia lebih kurang 1 ekar lebih. Tapi di peringkat awalnya memang tanah ni adalah tanah lumpur atau kita panggil redang lah. Redang yang dinaiki air masin. Jadi saya terpaksa menambak dengan kos ratusan lori lah untuk mendapat ketinggian yang sebegini. Jadi saya rasa baru hampir 1/4 daripada kawasan ini baru saya litupi dengan tanah merah. Jadi mendapatkan view yang beginilah. Jadi ada kawasan yang agak luas lagi lah untuk kita majukan. Dan mungkin kalau ada idea tadi masa akan datang, kita boleh buat tempat memancing bagi menambah koleksi kepelbagaian perkhidmatan yang boleh kita hidangkan kepada pengunjung. Saya boleh katakan sekarang ini saya ada tambahan kepada di seberang sana. Kita mengajak orang untuk sewa rumah tu bagi ramai sikit, dan kita sediakan tambahan homestay yang tak cukup. Saya rasa kosnya hampir 1 juta lebih lah. Sekarang ni saya promosi pertama sekali, saya adakan program-program joint venture bersama pihak kerajaan. Yang kedua melalui TikTok. TikTok saya boleh layari di Cikgu MNO, Cikgu Mano lah. Dan yang kedua melalui FB, dan saya tak adalah sampai ke peringkat mana, dan kalau adik-adik boleh promosi, alhamdulillah. Okey, tentulah tak kenal maka tak cinta. Kalau tak dipromosi maka tidak diketahui. Jadi marilah saya ataupun saya ingin mengambil peluang di sini untuk mempromosi Pengkalan Cikgu Mano, antara 7 pengkalan yang ada di Dun Selinsing ini, yang saya boleh bagi jaminan pengkalan ini antara pengkalan yang menghamparkan, menghidangkan satu suasana yang boleh relax, healing ya. Jadi itu boleh hubungi saya 019 577 9444, atau pengurusnya sebenarnya ialah Cikgu Idayu, isteri saya, 013333222 untuk mendapat keterangan lanjut. Mengapa nak tunggu lagi? Mengapa nak tengok lagi? Mai ramai-ramai ke Pengkalan Cikgu Mano yang telah menyediakan kepelbagaian perkhidmatan yang saya sebutkan tadi. Ada macam-macam yang boleh orang kata memberi kesempurnaan, boleh lapang fikiran. Jadi tunggu apa lagi? Datang ramai-ramai. Jom ke Pengkalan Cikgu Mano, Dun Selinsing milik kita bersama.